Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ini Allah taala menghimpunkan kita di dalam rumahnya yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua juga dilimpahi oleh Allah rahmat, redha dan keampunan daripadanya insya-Allah. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian berkenaan sebahagian manusia yang mereka ini begitu penat di atas dunia, bahkan bila sampai di akhirat mereka lebih penat lagi bila dibakar oleh api neraka. Saya mulakan dengan sebuah kisah tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa dia jadi khalifah, dia pernah pergi ke Syam ataupun lebih khusus Palestin. Sebanyak 3 kali dia pernah pergi. Dalam salah satu daripada 3 kunjungan tersebut, ada dia melalui satu biara, tempat pengibadatan seorang Yahudi. Sayyidina Umar panggil dia, pendeta Yahudi ni. Lalu rahib ni pun dia buka tingkap, dia suar muka kerana Sayyidina Umar panggil dia. Bila tengok saja wajah rahib itu, tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis. Dan orang-orang yang berada bersama dengan Khalifah Umar tanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa sebab ni tiba-tiba kamu menangis? Tadi kamu panggil rahib di dalam biara dia, dalam tempat pengibadatan dia, dia buka tingkap, dia tengok kamu menangis bila tengok dia." Maka Sayyidina Umar jawab, "Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-2 sampai 4. Surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai 4. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, maksud dia, banyak muka pada hari itu tertunduk hina. Mereka bekerja kuat lagi kepayahan. Mereka tetap masuk di dalam api yang sangat panas. Maka bila Allah Subhanahu wa taala sebut banyak muka yang pada hari itu tertunduk hina, direlatekan dengan rahib Yahudi tadi yang suar muka dia, menjengukkan muka dia di tingkap. Muka yang tidak beriman kepada Allah inilah yang akan tertunduk hina nanti bila sampai di hari akhirat. Sudahlah mereka payah di atas dunia, ibadat mereka kadang-kadang melampau, melebihi hak asasi manusia, sehingga ada yang tak boleh berkahwin, ada yang tak boleh berharta, ada yang puasanya sampai memudaratkan, macam-macam ibadatnya melibatkan luka tubuh badan. Mereka payah di atas dunia ni nak buat ibadat itu, mereka lebih payah menerima azab di akhirat nanti. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kisah ni ada pengajaran untuk kita fikirkan bersama.
tangisan Sayyidina Umar Al-Khattab kerana kesian tengok rahib Yahudi tadi ni. Dia hiba kerana dia tahu rahib ni dia duduk, dia mengabdikan diri dia, dia menguzlahkan diri dia, duduk di dalam biara tu, tak berkahwin, tak berkeluarga, semata-mata kerana nak ibadat dia. Tetapi itu semua tidak langsung menyelamatkan dia daripada azab neraka. Bahkan itulah yang akan menjerumuskan dia kepada kepayahan dan azab di akhirat kelak. Dan bila kita relate, kita refleks dengan suasana hari ini, memang ramai orang yang macam ni. Yang kata ramai ni, mereka bukan sahaja ahli ibadat dalam kalangan bukan Islam sahaja, bahkan meliputi semua orang daripada pelbagai latar belakang dia. Depa ni susah payah kerja siang malam, tak kenal penat lelah, tetapi dengan matlamat dan motif yang salah. Akhirnya mereka mendapat dua siksaan. Pertama, penat di atas dunia, dan bila sampai di akhirat, api yang membakar. Kita boleh simpulkan kisah ini menjadi dua kumpulan. Iaitu yang pertama, orang kafir yang sememangnya mereka tak kenal dengan akhirat. Dan kumpulan yang kedua adalah Muslim tetapi dia buta akhirat. Baik, kita bahaskan yang pertama dulu. Orang kafir yang sememangnya tidak melihat atau tidak kenal kepada akhirat ini. Mereka adalah orang-orang yang bukan Islam. Mereka selama hidup di atas dunia, mereka tak pernah kenal dengan akhirat. Mereka tak percaya ada syurga neraka. Mereka tak percaya adanya pembalasan baik dan buruk. Mereka tak percaya adanya azab dan ganjaran di syurga. Mereka tak percaya semua ni. Bila mereka tak percaya, akhirnya apa yang mereka lakukan di atas dunia adalah mereka tidak akan sama sekali beramal atau bekerja untuk mendapatkan perkara tersebut. Mereka buat atas dunia bukan menjadi neraca ataupun timbangan hidup mereka ni untuk dapat kebaikan akhirat. Tidak. Melainkan mereka buat sesuatu adalah untuk mengumpul kebaikan di dunia semata-mata. Jadi bila mereka buat suatu kebaikan sekalipun dengan mengharapkan hanya balasan baik di atas dunia, mereka akan dapat kebaikan di dunia ni. Contoh, bila mereka ni berbakti kepada orang tua mereka buat baik kepada sesama manusia, bercakap elok, suka tolong orang susah, maka mereka akan dapat apa? Dapat kelebihan dunia. Contohnya, mereka akan dapat harta kekayaan, mereka dapat hubungan yang baik, mereka akan dapat pujian, populariti. Mereka akan dapat tenang hati mereka sebab bantu orang. Tenang di atas dunia ni je lah. Dan macam-macam habuan dunia yang mereka boleh dapat dengan kebaikan yang mereka buat kepada orang lain. Adapun bila disebut keuntungan ukhrawi, syurga Allah, redha Allah, keampunan Allah, maka mereka sama sekali tidak akan dapat benda tu. Macam mana seorang boleh masuk syurga kalau syurga pun dia tak percaya ada? Bahkan dia tak kenal dengan Tuhan yang menciptakan syurga itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yazlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya
hatta iza afda ila al-akhirah lam takul lahu hasanatun yujza biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya Allah dia takkan menzalimi kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin kita ni. Allah akan bagi rezeki kepada dia atas dunia lagi Allah dah bagi dah kebaikan kepada kita. Lalu Allah balas pula di akhirat, Allah bagi lagi, tambah lagi kebaikan di akhirat. Adapun orang-orang kafir itu, Allah baginya makan di atas dunia, kebaikan yang mereka buat tu Allah bagi rezeki di atas dunia ni. Bagi mereka ni kebaikan-kebaikan atas dunia kerana amal yang dilakukan. Bila kembali mereka, yakni orang kafir tu, ke akhirat, tidak ada lagi balasan baik untuk mereka. Maknanya apa? Hanya azab yang menunggu mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita boleh ambil satu kesimpulan: beriman kepada Allah dan hari akhirat itu merupakan prasyarat utama untuk suatu amalan supaya dapat menyelamatkan kita ni daripada azab akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bila manusia ni dia tak percaya kepada Allah, dia tidak beriman kepada akhirat, maka sebanyak mana pun kebaikan yang dia buat atas dunia ni, seteruk apa pun, sefokus apa pun, sebanyak mana pun kebaikan yang dia buat atas dunia, itu langsung tidak bernilai di sisi Allah bila sampai di akhirat nanti. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni adik-beradik dia, kaum kerabat dia, yang dia ni cukup famous bila mana zaman jahiliah dia ni adalah seorang dermawan. Abdullah bin Jud'an, dia satu orang dermawan pada zaman jahiliah, dan dia suka buat jamuan, buat kenuri bagi orang makan. Dia suka tolong orang-orang miskin. Nak kata bagusnya amalan Abdullah bin Jud'an ni, walaupun time tu zaman jahiliah. Jadi Sayyidatina Aisyah nak tahu, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kerabat aku ni Abdullah bin Jud'an ni, dia selalu menjalinkan silaturahim dia dengan adik-beradik ni cukup rapat. Tak boleh ada konflik, dia lah orang pertama nak satukan balik adik-beradik ni. Dia adalah orang cukup menjaga silaturahim dia. Dia suka bagi makan, tapi itu semua berlaku zaman jahiliah. Adakah amalan itu berguna untuk dia? Terpakai ke? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Nabi bagi tahu tak berguna untuk dia, kerana ia tidak pernah berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah dia tidak beriman kepada Allah dan dia tak beriman pada hari pembalasan, maka dia tidak minta kepada Allah pengampunan untuk hari pembalasan dia. Maknanya dia kekal dalam keadaan tidak beriman. Maka kata Nabi, la yunfa'u, tak berguna sikit pun kebaikan yang dia buat untuk akhirat dia. Adapun atas dunia, orang pandang dan sanjung dia dengan sanjungan yang tinggi. Dia boleh dapat populariti itu, dia boleh dapat sanjungan orang, dia boleh dapat penghormatan daripada orang atas dunia ni atas asbab kebaikan yang dia buat. Itu Allah dah bagi dah balasan untuk dia.
Tapi akhirat la yanfa'u, kata Nabi, tidak akan berguna. Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah, dia kata dah menjadi ijma', kesepakatan di kalangan ulama bahawa amalan orang kafir itu tidak ada manfaat untuknya. Mereka tidak akan diberi ganjaran atas perbuatan itu dengan kenikmatan atau pengurangan azab. Buatlah baik macam mana pun, tidak akan dapat nikmat di akhirat dan tidak akan dikurangkan azab mereka di akhirat. Pun begitu, azab yang ditimpakan kepada mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan sudahlah kena azab, ada bertingkat-tingkat pula. Makin jahat, makin bawahlah kedudukan azab dia itu. Makin bawah maknanya makin susah dan makin teruk kena azab. Kita tidak nafikan bahawa orang yang macam ni, orang-orang kafir yang banyak kebaikan dia buat atas dunia ni, bahkan dia suka tolong pula kita, jiran kita mungkin, dia cukup manis muka dengan kita, cakap lembut, akhlak bagus, tolong kita kalau kita perlukan pertolongan. Mereka memiliki hati yang mulia sebenarnya. Bahkan sebahagian daripada mereka, kita tengok hati mereka lagi lembut daripada hati sebahagian orang Islam sendiri. Sebahagian orang Islam nak bergaduh, nak bergocoh, nak bermusuhan, pantang ada isu sikit, start lah nak bergaduh dalam WhatsApp group tu. Tapi yang mereka ni, ada sebahagian orang-orang yang mereka tidak Islam tetapi mereka faham sensitivity. Kalau ada nak bergaduh, mereka tarik diri. Contoh, ada segelintir dan sebahagian orang yang macam tu. Bahkan ada di kalangan mereka yang lembut hati dengan orang Islam tu sendiri. Orang Islam nak buat sesuatu, dia sokong, okey. Nak buat sesuatu untuk agama misalnya, dia boleh bagi sokongan. Itu orang yang bagus, orang bukan Islam yang bagus. Tapi kalau nak buat sesuatu kebaikan untuk Islam, depa pula pergi tentang itu orang yang tak bagus. Jadi ada macam-macam lah non-Muslim ni. Hak lembut dengan orang Islam ada, hak kasar pun ada. Jadi kita nak bicara mereka ni yang lembut dengan orang Islam. Maka tak ada masalah kalau kita ni nak amalkan ajaran Islam. Kalau kita azan pun okey lah, tak apa. Tak ada komplain-komplain apa pasal azan ni. Mereka jenis okey dengan kita. Hak jenis macam ni. Cuma kekurangan mereka ni satu je, iaitu mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka mereka ni akan menjadi sangat beruntung bila mereka masuk Islam, disebabkan mereka akan mendapat ganjaran 2 kali ganda atas amalan yang mereka pernah buat semasa zaman mereka bukan Islam itu. Dan semua kebaikan yang mereka lakukan saat mereka menjadi kafir sebelum daripada itu, semua akan dikira, semua akan diiktiraf sebagai ibadat yang akan memberatkan timbangan amal mereka di akhirat nanti. Maknanya non-Muslimat sekarang ni tengah buat kebaikan, belum lagi mendapat pahala daripada Allah. Amalan mereka habis setakat atas dunia. Since mereka memeluk agama Islam, amalan yang dulu pada zaman mereka berada dalam kekafiran, semua akan dikaut ambil semula dan dikira sebagai ibadat. Bukan mula kosong, tak. Pahala mereka, kebaikan yang mereka buat dulu akan dikira semula sebagai pahala. Jadi dosa mereka jadi kosong, pahala mereka semakin banyak masa mula-mula mereka meluk agama Islam itu. Seorang sahabat yang terkenal, dia ni sangat dermawan pada zaman jahiliah, iaitu Hakim bin Hizam.
Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, semua amal kebaikan yang aku lakukan semasa zaman jahiliah, aku buat sedekah, aku membebaskan hamba, aku mengeratkan silaturahim, adakah semua dapat pahala bila aku masuk Islam ni?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Kamu akan masuk Islam, kamu masuk Islam bersama-sama pahala atas amal kebaikan yang dulu kamu telah buat. Masuk semua sekali, baru jadi pahala. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi poin dia adalah apa? Kita ni kesian, mungkinlah klik kita, rakan sejawatan, sepejabat kita, mungkin bos kita, mungkin anak buah kita, mungkin jiran-jiran kita, mereka ni baik dengan kita. Tapi cuma satu ya, mereka tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tanggungjawab kita adalah nak memperkenalkan mereka tentang Islam ini. Kenapa? Salah satunya sebab kita kesian kat mereka. Amal kebaikan yang mereka buat itu tidak akan berguna di akhirat, melainkan setelah mereka masuk Islam. Jadi macam mana pun cara dia, cubalah bagi tahu sikit demi sikit tentang agama ini. Bagi tahu pasal akidah dulu, tentang Allah dulu, tentang malaikat, tentang kitab, tentang nabi, tentang akhirat, dan juga ketentuan qada dan qadar Allah. Mungkin tuan-tuan kat sini ada berhubung dengan sebahagian da'i. Baru ni sikitlah perkongsian. Saya buat latihan pendakwah di jalanan, street dakwah. Maka kami diajar beberapa hal yang boleh melembutkan teknik yang nak melembutkan hati tu Allah, yang nak bagi hidayah tu Allah. Tapi ini teknik lah, sekadar teknik satu perkongsian. Tuan-tuan ambil aksara ni, Asara PK, ASARAPK. Mula-mula ni teknik dia lah, memperkenalkan mereka dengan Allah itu ada. Ada. Macam mana kita nak buktikan Allah itu ada secara logik, make sense secara logik? Tuan-tuan boleh kaitkan dengan adanya alam ni. Tuan-tuan boleh kaitkan macam mana satu benda boleh jadi ada walaupun kita tak nampak. Kemudian tuan-tuan ambil yang kedua, S, iaitu satu. Macam mana nak buktikan Tuhan ni mesti satu? Apa benda yang make sense? Tuhan ni mesti satu, tak boleh banyak. Misalnya kalau kata dalam negara kita ada dua yang di-Pertuan Agong, siapa yang kita nak dengar? Dia mesti ada satu je yang paling tinggi, make sense tentang Allah itu satu. Kalau banyak Tuhan, dua Tuhan pun cukup lah, kecoh lah, gaduh, seorang nak hujan, seorang nak panas. Tak jadi kerja gitu. Okay, make sense kan? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana nak buktikan Allah yang turunkan Al-Quran. ASA, A itu Al-Quran. Macam manual kepada satu benda, itu logiknya. Kemudian R, nak bagi tahu tentang Rasul. Dan kemudian yang terakhir A,
asara yang terakhir tentang akhirat, pembalasan baik dan buruk. Logiknya, make sense-nya apa? Kalau kita buat satu kebaikan, orang tak pandang pun, mana keadilan dia? Kadang-kadang kita ada orang layan tak adil, mana keadilan yang boleh kita dapat? Akhirat. Kalau mereka boleh percaya dengan 5 benda ni, maknanya mereka sudah hampir sangat dengan Islam. Cuma macam mana kita nak connect mereka, nak settlekan mereka supaya masuk kepada Islam. Teknik ni sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada diterangkan, dan tuan-tuan boleh praktikkan kalau insya-Allah, kalau boleh. Alhamdulillah, dalam kita pergi waktu petang sahaja, time tu turun 36 da'i dengan izin Allah, hidayah daripada Allah, 2 orang masuk Islam. Guna teknik ni lah, dengan izin dan hidayah daripada Allah. Baik. Itu kumpulan yang pertama, orang kafir yang memang mereka tak kenal dengan akhirat. Golongan yang kedua, kumpulan yang kedua ialah orang Muslim tapi dia buta akhirat. Kalau tuan-tuan masuk di dalam dark side media sosial hari ini, saya boleh istilahkan dark side lah, dia ruangan yang sisi gelap. Tuan-tuan akan jumpa ada orang Islam, dia terang-terang dia akan tunjuk dia minum arak, dia terang-terang dia buat benda maksiat, dia tunjuk dalam video, ataupun dia tulis di tulisan dia, buat perkhidmatan, pelacuran dan sebagainya. Ini ada dalam media sosial, tuan-tuan, yang anak kita duk tengok hari-hari. Dia scroll jumpa. Benda ni sangat luas lah, hatta dalam negara kita, sehingga menjadikan bukan saja mereka ni Muslim buta akhirat, dia akan mengajak orang lain lagi. Berapa ramai benda tu sampai kepada orang yang duduk dalam media sosial ni, menjadikan semakin hari semakin ramai buta kepada akhirat. Dan ada juga kaum muslimin yang mata hatinya dibutakan oleh kesibukan duniawi sampai dia terlupa kepada akhirat. Sibuk je atas dunia ni, semayang tak sempat, subuh kesiangan, siang lah, zuhur kesibukan, duk tengah sibuk, asar dalam perjalanan duk balik, maghrib dah kepenatan, tak nampak dah nak mai masjid ni, nak mai ke surau, isyak ketiduran, tidur, duk ulang macam tu, sibuk mereka, sehingga tak ada masa untuk akhirat. Setiap hari mereka keluar pagi dan kembali ke rumah di waktu petang. Sebahagian hidup mereka sudahlah habis masa duk rehat tidur dah. Habis pula masa mereka tanpa ada persiapan atau bekalan untuk akhirat. Dalam hal ni, keadaan mereka ni jelas tak banyak beza berbanding dengan keadaan orang kafir. Kehidupan mereka lebih kurang macam orang kafir aja. Tak ada pun nak buat ibadat kepada Allah. Bahkan keadaan mereka kadang-kadang lebih buruk lagi. Kerana apa kata buruk? Mereka memiliki Quran, tetapi Quran itu tidak pun menunjukkan jalan kepada mereka. Quran itu menunjuk jalan, mereka yang tak mau ambil Quran sebagai petunjuk jalan mereka. Orang kafir mereka tak ada. Orang Islam ada Nabi yang tunjuk, orang kafir tak ada. Tapi kenapa kehidupan orang Islam sama macam sebahagiannya sama macam orang kafir yang mereka tak ada Nabi, tak ada Quran, tak ada kepercayaan akhirat.
tapi hidup sama macam orang kafir. Maknanya lagi teruk lah. Walaupun sudah ada benda-benda tu, tapi still teruk lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata, aku melihat sekumpulan orang yang lebih buruk daripada haiwan. Ibnu Mas'ud dia berdai sungguh. Dia kata, aku tengok ada golongan dia ni lagi teruk daripada binatang. Keinginan mereka hanyalah kepada benda yang masuk ke dalam perut dan yang dipakai di tubuh. Mereka kerja, mereka buat apa pun atas dunia ni, yang penting aku makan sedap, aku pakai baik, pakai mewah. Yang tu ya. Tak ada pun digunakan harta benda mereka pada jalan kebaikan. Yang penting semua bertempat viral. Makan ni aku kena sampai. OOTD, outfit of the day. Takat gambar bubuh dalam media sosial, hari ni pakaian aku, esok pakaian lain pula, lusa pakaian lain. Nak tunggu pakaian sama ni, hujung tahun depan baru pakaian sama mana tahun ni kan. Mementingkan gaya dan sebagainya. Dia sebenarnya benda tu tak ada masalah, tetapi masalahnya itu sahaja fokus mereka. Nak makan sedap, nak pakai hebat, nak duduk rumah hebat, dan juga berkenderaan mewah tunjuk ke orang. Tapi akhirat langsung tak digunakan, tak guna pun harta benda tu. Namun lebih menghairankan lagi, aku melihat sekumpulan orang yang memiliki apa-apa yang tidak dimiliki oleh orang kafir, namun mengejar apa yang mereka kejar. Ibnu Mas'ud kata, lagi heran, kita ada Allah, kita ada Nabi, kita ada Quran, tak sebagaimana orang kafir, tapi kita kejar sebagaimana orang kafir kejar. Kehidupan sebahagian orang Muslim ni sama macam kehidupan orang kafir, tanpa pedoman. So kedua-dua ini, sama ada orang kafir yang memang mereka tak percaya kepada akhirat, ataupun orang Muslim yang buta akhirat, kedua-duanya sama-sama rugi. Rugi ni maknanya apa? Dia akhirat ni bila sebut khasirun ni, al-khurs, rugi ni maknanya neraka. Kalau Allah sebut muflihun, mereka orang yang berjaya atau beruntung, itu maksudnya syurga. Jadi untuk kes ni dua-dua rugi. Siapa yang bekerja hanya untuk dunia, sepanjang hidup dia selalu merasakan kefakiran. Dia bekerja nak jadi kaya, tapi hati dia akan rasa tak cukup, aku nak lagi, aku kena ambil lagi. Dia rasa fakir, dia rasa miskin. Orang yang bekerja kerana dunia sahaja ni. Tubuh badan dia dah penat dah, tapi dia rasa ada benda yang kurang dalam diri dia. Harta dia yang dikumpul pun dia rasa masih tak cukup. Maka bila dia mati nanti, sudahlah dia penat atas dunia. Bila selepas mati, mereka akan berdepan dengan perkara yang lebih pedih yang disediakan untuk mereka. Itulah hukuman Allah bagi orang yang melupakan akhirat, orang yang tidak buat persediaan akhirat dia, sama ada dia ni Muslim ataupun kafir. Dunia ni kena ingat dia macam air laut. Semakin kita duk minum dia, kita duk tumpu kat dia aja, kita duk minum dia, maka apa jadi? Makin haus, makin rasa nak lagi, dahaga lagi. Itu sifat dunia semata-mata. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, luangkan masa kamu untuk menyembahku. Allah bagi tahu kita semua ni kena ada masa kita, luangkan masa kita untuk menyembah Allah. Nescaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Allah akan bagi kekayaan dalam hati kita. Kita akan rasa cukup, kita akan rasa tenang. Dan aku akan menutup kefakiranmu. Kita tak risau dengan fakir. Namun kalau engkau enggan melakukannya, nescaya aku akan membebanimu dengan pelbagai kesibukan.
tetapi aku tidak menutup kefakiran. Kalau tak mau sembah Allah, tak mau guna masa dia untuk ibadat kepada Allah, maka Allah bagi satu beban kepada dia, iaitu apa? Dia sibuk duk cari harta, duk cari, tanpa Allah tutup rasa kefakiran. Dia rasa tak cukup walau banyak mana pun gaji dia. Maka segala aktiviti, amalan, pekerjaan yang kita buat di atas dunia ni, niatkan untuk mendapat redha Allah. Kita cari harta ni untuk apa? Untuk bagi nafkah anak isteri. Itu untuk redha Allah. Kita cari harta ni untuk apa? Untuk tolong orang-orang susah. Sebab kita tahu sebahagian harta kita ni adalah hak milik orang lain, orang yang susah. Kita cari harta ni sebab apa? Sebab kita tak mau meminta-minta. Sebab Islam tak suka orang yang meminta-minta ni. Kita cari harta ni pasal apa? Banyak sebab-sebab yang mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya kita keluar untuk bekerja mencari harta demi akhirat, demi kebaikan, demi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan keluar kita untuk cari rezeki setiap pagi sebagai jihad di jalan Allah, dan tugasan yang kita buat sebagai kesempatan berkhidmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk derma apa semua ni khidmat kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kalau kita keluar dengan niat macam tu, ada tak kita nak buat benda yang jahat dalam pekerjaan kita? Kita nak menipu, merasuah, mencuri, songlak, tersyarikat dan sebagainya. Kita tak buat dah. Sebab memang kita keluar nak cari rezeki yang Allah redha, yang Allah suka. Maka kita pun takkan buat benda-benda yang boleh mendatangkan dosa dalam pekerjaan kita. Dan bahkan setiap saat kita bekerja kerana Allah itu, kerana nak redha Allah itu dikira ibadat dalam pekerjaan kita. Penat kita pun dikira sebagai ibadat, penghapus dosa kita. Balik rumah penatlah bekerja, tapi kerja kita kerana Allah. Kerja kita ni kerana nak mencari redha Allah. Maka penat kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita beramal sungguh-sungguh atas dunia. Jangan lupakan akhirat dalam amal dunia kita itu. Dan ingat, setiap perbuatan kita ada nilainya di akhirat kelak. Bukan sekadar kita nak untung di dunia, bahkan keuntungan akhiratlah yang menjadi tumpuan, fokus dan wawasan kita. Sebab kita sedar bahawa suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, sekadar itu mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.